الحمد لله الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dengan rasa kasih terhadap Allah dan terlalu gerun kepadanya. Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita menemui lagi bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan kita dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, dihidangkan dengan makanan rohani dan jismani untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah tujuan yang besar daripada ibadat puasa. Dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan ke atas orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu, pengikut nabi-nabi zaman dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Tujuannya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diwajibkan berpuasa, kita sanggup meninggalkan makan minum, meninggalkan kepuasan hawa nafsu yang dihalalkan pada masa yang lain. Semua perkara itu adalah tabiat hidup kita, rukun hidup yang mesti dilakukan. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala memerintah kita meninggalkan perkara yang penting untuk hidup supaya menunaikan perintah yang dinamakan puasa. Tujuannya untuk mengajar kita menjadi orang yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, sanggup meninggalkan makan minum, meninggalkan kepuasan hawa nafsu. Kerana ketaatan kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Sedarlah kita, Allah yang menjadikan kita. Sekiranya Allah tidak menjadikan kita,
Tidak adalah kita. Allah yang memberi rezeki. Sekiranya tidak ada pemberian daripada Allah, hilang rezeki. Allah yang mengurniakan segala sebab-sebab kehidupan yang ada pada tubuh kita ini. Semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menyatakan kesyukuran kepada Allah dengan beribadat, mengerjakan perintah Allah dengan cara berpuasa, cara yang istimewa daripada ibadat-ibadat yang lain. Dijanjikan pahala yang besar, bukan percuma. Sekiranya kita beriman, kita percaya kepada janji pahala yang besar itu, dan kita sanggup menunaikan ibadat puasa dengan niat yang ikhlas kerana Allah, bukan kerana menunjuk kepada sesama manusia, menunjuk kepada makhluk yang lain daripada Allah, menunjuk pada yang lain daripada Allah di kalangan makhluknya. Allah Tuhan yang Maha Esa, yang menjadikan seluruh alam, termasuk kita, dan segala nikmat yang kita rasai, semuanya adalah kejadian Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita didik dengan ibadat puasa, dididik dengan ibadat puasa, diajar dengan ibadat ini supaya mengerti dan faham taat kepada Allah, maka Allah memilih di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang menjadi petunjuk kepada manusia. Terkandung di dalamnya keterangan-keterangan daripada petunjuk yang membezakan di antara perkara yang betul dengan yang salah, yang adil dengan yang zalim. Perkara yang benar hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Setelah dia berpuasa, puasa mendidiknya menjadi orang yang takut kepada Allah, yang taat kepada perintah Allah, menerima segala arahan dan perintahnya. Semua perkara itu terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Quran adalah cakap Allah, kata-kata Allah, firman Allah, arahan yang wajib diterima secara mutlak, dengan tidak ada pilihan lagi. Malaikat menerima perintah Allah, percaya bahawa perintah Allah adalah benar, yang lain daripadanya adalah salah. Yang lain daripadanya hendaklah ditolak, hendaklah dilawan habis-habisan. Bukan saja melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, meninggalkan perkara yang haram, termasuk melawan musuh-musuh Allah yang ada di hadapan kita, yang menolak firman Allah, syariat Allah, kata-kata Allah. Maka Allah pilih di bulan ini berlakunya peristiwa yang besar dalam sejarah umat Islam. Di bulan Ramadan dipilih berlakunya peperangan Badar. Di bulan Ramadan dipilih berlakunya Fathu Makkah. Di bulan Ramadan dipilihnya berlaku peristiwa Ain Jalut, perang Badar, peperangan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya menentang bangsanya, keluarganya, kaumnya sendiri yang menentang Islam, yang menolak firman Allah, yang menolak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang beriman kepada Allah, yang percaya kepadanya, sanggup menentang siapa sahaja yang menentang syariat Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di kalangan bangsa sendiri dan keluarga sendiri. Di bulan Ramadan Allah kurniakan kemenangan dalam peristiwa Badar itu.
Di bulan Ramadan juga Allah mengurniakan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membebaskan tanah airnya Mekkatul Mukarramah. Mekah tidak dijajah oleh penjajah asing. Bukan penjajah dari luar negara. Yang memerintah Mekah ialah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudaranya, sepupu-sepupunya, dua pupunya, dan semua keluarganya di kalangan bangsa Arab. Makkah, bangsa Arab Quraisy yang memimpin Makkah Al-Mukarramah, tetapi memerintah dengan cara jahiliah, dengan cara yang menolak syariat Allah. Maka Rasulullah SAW memimpin bala tenteranya menentang pemimpin Mekah yang tersebut. Dan Allah mengurniakan kemenangan. Mekah dibebaskan daripada jahiliah, daripada kufur kepada Islam dan iman, daripada zalim kepada yang adil, daripada yang salah kepada yang betul. Bulan Ramadan, Allah memilih berlakunya peristiwa Ain Jalut, apabila kumpulan yang paling ganas di zamannya, kaum Tatar yang menakluk seluruh pelosok yang didatangi oleh mereka, termasuk tanah air umat Islam, sehingga Baghdad, ibu kota negara Islam, ditakluk oleh kaum Tatar. Mereka membunuh setiap yang melintas di hadapan mereka. Mereka memunggah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, dibakar, dimusnah dan dirosakkan. Mereka mara sehingga ke Syria, ke Syam, ke Palestin, sehingga dunia menganggap mustahil boleh menentang kaum Tatar, mustahil dapat mengalahkan Tatar. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kemenangan kepada umat Islam. Bala tentera Islam yang dipimpin oleh Zahir Bebas dengan ulama-ulamanya yang memberi ajaran Imam Izzuddin bin Abdul Salam dan Imam An-Nawawi yang hidup di zaman itu, memberi nasihat kepada rajanya supaya kembali kepada Islam, meninggalkan maksiat. Sebaik saja mereka meninggalkan maksiat, kembali kepada Islam, mengambil harta yang halal dengan ikhlas, umat Islam telah berjaya mengalahkan bala tentera Tatar di Ain Jalut di bulan Ramadan. Bukan sekadar mereka dikalahkan, tiba-tiba pemimpin kaum Tatar telah menganut Islam. Mereka berjaya mara dan menubuhkan kerajaan Islam di beberapa wilayah Islam. Peristiwa yang sangat menarik dalam sejarah manusia. Kebiasaannya, rakyat yang dijajah akan terpengaruh dengan bangsa yang menjajahnya, terpengaruh dengan budayanya, dengan bahasanya, dengan pakaiannya, dengan cara hidupnya. Tiba-tiba kaum Tatar yang menjajah di zaman kekuatan orang Islam berpegang dengan ajaran Islam, kaum Tatar yang menjajah menganut agama Islam, dikalahkan senjata-senjata mereka, dikalahkan hati-hati mereka yang berpegang dengan jahiliah dan datang menganut Islam. Peristiwa yang bermula dengan bulan Ramadan. Marilah kita jadikan Ramadan bulan berpuasa, bulan mendidik kita, bulan memberi penuh semangat kepada kita, bulan perjuangan yang memberi kemenangan kepada Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang menjadi petunjuk kepada manusia, keterangan-keterangan daripada petunjuk yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Maka sesiapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Barakallahu li wa lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita mengambil kesempatan di bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang sangat diberkati ini, mendidik diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang beriman yang sebenar, berpegang teguh dengan firman Allah Ta'ala Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, mengikut cara amalannya yang diajar oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pesaka peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh sabdanya, taraktu fiikum amrain lam tadillu ba'di ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Rawahul Imam Malik, Al-Imam Malik fil Muwatta. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selepasku selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitulah kitab Allah dan sunnah pengajaranku. Kitab Allah ialah Al-Quranul Karim. Sunnah ialah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghuraikan kitab Allah dan mengajar bagaimana beramal dengan kitab Allah semuanya. Marilah kita menjauhkan diri dan menentang perkara yang bercanggah dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua yang bercanggah itu sesat, membawa celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya, kita jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenangkan jasanya, dan kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.